Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kita kehadirat Allah kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pada hari ini insya-Allah kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas kita sudah sampai sehingga ayat 17 surah Al-Jin. So pada hari ini kita sambung bermula dari ayat 18 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insya-Allah taala. Baik, Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. Baik, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 18, wa annal masajida fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahawa sesungguhnya masjid-masjid itu untuk ibadat kepada Allah Ta'ala semata-mata, maka janganlah kamu seru dan sembah sesiapa pun bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annal masajida, dan sesungguhnya masjid-masjid. Masajida bentuk jamak daripada masjid. Masjid sama akar kata dia dengan sujud. Masjid yang biasa kita sembahyang dekat situ, yang biasa kita solat di dalamnya, disebut sebagai masjid yang berasal daripada kata sujud. Kenapa masjid itu atau kenapa tempat kita solat itu disebut dengan masjid? Yang diambil dari perkataan sujud. Jawapannya, kerana sujud asyrafu af'alis salah, gerakan solat atau perbuatan solat yang paling afdal, yang paling mulia. Maka kemudian dari kata sujud itulah diambil nama tempat kita solat tu, ya, iaitulah masjid. Masjid itu bentuk isim makan, istilah dia dalam bahasa Arab, nama tempat, ya. Jadi masjid itu disebut dengan masjid atau tempat solat kita tu disebut dengan masjid kerana gerakan solat yang paling
mulia itu adalah sujud. Kerana saat kita sujud, itulah keadaan kita yang paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis dikatakan, aqrabul ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan yang paling hampir seorang hamba kepada Rabbnya ialah ketika mana ia sujud. Maka tempat solat itu dikatakan sebagai masjid, tidak dikatakan sebagai marka', tempat rukuk. Ya, tidak dikatakan sebagai tempat rukuk, tetapi dikatakan sebagai tempat sujud. Kerana perbuatan solat atau gerakan dalam solat yang paling afdal itu adalah sujud, ya. Baik, pada ayat ini Allah mengatakan wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanya tertentu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain-lain. Maka masjid hanya boleh kita gunakan, kita manfaatkan untuk ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan ibadat ni bermacam-macam. Ada salat, ada zikir, ada bacaan Quran, ada majlis ilmu dan lain-lain sebagainya. Dan semua ibadat-ibadat yang dilakukan ni mestilah dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid jangan gunakan untuk kesibukan-kesibukan duniawi, dan masjid jangan gunakan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak ada tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kamu seru ataupun sembah, ya, bersama-sama dengan Allah Ta'ala sesiapa pun. Jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan persembahkan ibadatmu di dalam masjid itu bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi wa akhlasu lahu du'a wal ibadah fiha. Ikhlaskanlah doa dan ibadat-ibadat kamu kepada Allah Ta'ala di dalam masjid tadi, ya. Fa innal masajid, kerana masjid-masjid itu lam tubna, tidaklah dibina illa liyu'badallahu wahdahu fiha, melainkan supaya disembah Allah Ta'ala di dalamnya, semata-mata Allah, duna man siwah, bukan selainnya, ya. So berdasarkan ayat ini, wa fi hadha wujubu tanzihil masjid, berdasarkan ayat ini wajib mensucikan masjid min kulli ma yushawwibul ikhlas lillahi ta'ala, daripada segala sesuatu yang dapat merosakkan keikhlasan kepada Allah, wa mutaba'ati rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan daripada sesuatu yang dapat merosakkan mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka masjid itu mesti digunakan untuk ibadat kepada Allah Ta'ala, atau aktiviti-aktiviti yang bertujuan untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Masjid tak boleh digunakan untuk agenda-agenda lain yang tidak ada tujuannya ibadat, ataupun tidak ada dan yang tidak bertujuan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau sampai masjid digunakan untuk tempat mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu amat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, dahulu orang-orang Arab jahiliyah ataupun orang-orang musyrik pada masa dahulu, mereka masuk ke dalam Masjidil Haram, tetapi mereka di situ mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Manat, ya. Dan melakukan amalan-amalan yang tidak bertujuan untuk membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan ayat 19.
وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. Dan bahawa sesungguhnya ketika hamba Allah, maksudnya dekat sini Nabi Muhammad SAW, berdiri mengerjakan ibadat kepadanya, mereka hampir menindih satu sama lain mengerumuninya. Ya. Ini Allah Ta'ala menjelaskan ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, yang mana ketika itu hadir sekumpulan jin. Allah mengatakan wa annahu lamma qama Abdullah, ketika mana berdiri hamba Allah mengerjakan ibadat. Hamba Allah Ta'ala dekat sini siapa maksudnya? Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Ta'ala mengatakan Nabi Muhammad sebagai Abdullah, hamba Allah Ta'ala. Kenapa macam tu? Kerana a'zamu syarafin, kemuliaan teragung, yanaluhul mu'min, yang dicapai oleh seorang yang beriman kepada Allah, ayyakuna abdan lillahi bihaq, dia menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Jadi kemuliaan tertinggi yang dapat kita capai adalah menghambakan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Bukan ketika mana kita menjadi raja, bukan ketika mana kita menjadi penguasa atau lain-lain. Ya. Puncak kemuliaan seorang hamba ialah apabila dia sanggup menghambakan diri dia betul-betul kepada Allah. Maka Rasulullah tu selalu Allah Ta'ala sebut sebagai hamba. Misalnya dalam ayat yang lain, surah Al-Isra, Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Siapa maksud hamba dekat situ? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam surah Al-Furqan, Allah mengatakan Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi, Maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, nama lain kepada Al-Quran, ala abdihi, kepada hambanya. Siapa hamba dekat situ? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Baqarah juga Allah menyatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, dan jika kamu ragu terhadap kitab yang kami turunkan kepada hamba kami. Siapa maksudnya dekat situ? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Allah Ta'ala menyatakan Rasulullah sebagai hambanya kerana Rasulullah lah manusia yang paling sempurna menghambakan diri kepada Allah. Bahkan dikatakan lamma khuyyira nabiyuna sallallahu alaihi wasallam baina ayyakuna malikan aw abdan ikhtara ayyakuna abdan wa rasulan. Ketika mana Nabi disuruh untuk memilih antara menjadi raja ataupun menjadi hamba, maka Rasulullah memilih abdan rasulan, sebagai hamba dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi satu pengajaran kepada kita bahawa kita dapat mencapai kemuliaan di sisi Allah itu saat kita benar-benar menghambakan diri kita kepada Allah Ta'ala, menundukkan diri kita kepada Allah. Bukan ketika kita ada kuasa, bukan ketika kita menjadi raja, bukan ketika kita menjadi kaya dan sebagainya. Ya. Baik, Allah mengatakan wa annahu lamma qama Abdullah yad'u, ketika mana hamba Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri mengerjakan ibadat kepada Allah, kadu yakununa alaihi libada, mereka jin itu hampir-hampir menindih satu sama lain mengerumuninya, oleh kerana mereka terlampau excited mendengar bacaan Quran Nabi itu, maka hampir mereka itu tindih menindih satu sama lain. Ya.
ba'duha fawqa ba'd, sebahagian naik ke atas sebahagian yang lain, kerana mereka betul-betul ingin mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan ketika itu di dalam salatnya, ya. Maka ini menjadi satu pengajaran bagi kita. Al-jin tazahamu haulahu sallallahu alaihi wasallam liyasma'u tilawatahu lil-Quran. Mereka berkerumun, ya, mengerumuni Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dapat mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi. Wa nahnu ala ma natazaham. Kita berkerumun, kita berhimpun, kita berdesak-desakan dalam hal apa? Ya. Hari ini kita melihat keadaan umat Islam, kalau daripada kalangan muda, yang muda-muda, mereka akan berkerumun tindih menindih apabila ada konser muzik, ya. Ada sebahagian mereka akan berkerumun tindih menindih apabila ada barangan murah. Sebahagian orang kita tengok mereka berkerumun tindih menindih apabila ada sedikit habuan kepentingan dunia. Untuk Quran tak, ya, untuk Quran tak. Mereka biasa saja, pergi begitu saja, dia tinggalkan begitu saja, bahkan dia menjauh, tak mahu mendekat. Maka ini menjadi satu teguran, ya, ataupun sindiran keras kepada kita. Jangan sampai kita lebih teruk daripada satu kumpulan jin. Mereka ketika mendengar bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengerumuni Nabi, hampir mereka menindih satu sama lain oleh kerana terlampau excited dengan bacaan Al-Quran Nabi alaihi salatu wassalam, ya. So kalau kita hari ini kita hanya berkerumun untuk dunia, untuk kesenangan dunia, kenikmatan dunia yang menjauhkan diri daripada Quran, maka sungguh satu kumpulan jin ini lebih baik daripada kita, ya. Ni kita tengok sekarang, kalau buat majlis bacaan Quran tak ada pun orang datang berkerumun. Tapi kalau buat konsert muzik, semua orang datang, sanggup bayar mahal-mahal, ya. Dia bayar tiket tu sampai RM100. Tapi dalam bab Quran sangat berhitung, sangat berkira, ya, sangat-sangat berkira. Waliyadzubillah. Maka inilah gambaran bagaimana iman dalam hati kita. Betapa rendahnya sebenarnya iman kita dengan Al-Quranul Karim, ya. Kita masih kurang sangat perhatian kita dengan Al-Quranul Karim. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kanu yakununa alaihi libada. Ketika Nabi bacakan Quran tu, jin itu mengerumuni Nabi, satu sama lain hampir saling tindih menindih, kerana mereka, setiap orang daripada mereka betul-betul ingin mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Kalaulah kita manusia juga buat macam ni, saya ingat insya-Allah kita akan selamat, keimanan kita akan kuat, ya. Baik, kita teruskan ayat 20. Allah Ta'ala berfirman, Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Dan katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah beribadat kepada Tuhanku semata-mata dan aku tidak mempersekutukannya dengan sesiapa pun. Allah perintahkan, Qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihaula'il kuffar, kepada mereka orang-orang kafir, innama a'budu rabbi wahdah, bahawa sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku yang Maha Esa,
wala usyriku ma'ahu fil ibadati ahadan, dan aku tidak mensyirikkan Allah dalam ibadatku dengan sesuatu apapun, ya. Dan aku tidak mensyirikkan dalam ibadatku, dan aku tidak mensyirikkan Allah dalam ibadatku dengan sesuatu apapun, ya. Maka Rasulullah SAW diperintahkan Allah melalui ayat ini supaya menyatakan dengan tegas kepada orang-orang kafir bahawa ajakan Nabi alaihi salatu wasallam tu murni kepada mentauhidkan Allah Ta'ala, khasnya dalam ibadat. Qul innama ada'u rabbi, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya beribadat kepada Tuhanku semata-mata. Kerana dahulu orang-orang kafir atau orang-orang musyrik pada masa dahulu, mereka banyak mensyirikkan Allah Ta'ala dalam hal ibadah. Ya, dalam hal ibadah. Kalau dalam hal penciptaan Allah Ta'ala, mereka tak mensyirikkan. Maka Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kau tanya kepada mereka, siapakah yang mencipta langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Artinya, kalau bab penciptaan langit dan bumi ni, mereka percaya bahawa satu-satunya yang mencipta alam semesta ni adalah Allah. Tetapi dalam beribadat, mereka mensyirikkan Allah. Mereka menyembah Allah melalui berhala-berhala, melalui patung-patung yang mereka buat sendiri. Maka Allah perintahkan Nabi untuk menyatakan pada mereka, innama ada'u rabbi, saya hanya beribadat kepada Tuhanku semata-mata, wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesiapapun. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat 21, Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada. Katakanlah lagi wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak berkuasa mendatangkan sebarang mudarat dan tidak juga berkuasa mendatangkan sebarang kebaikan bagi kamu. Ya. Pada ayat ni Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul, katakanlah, ayyuhar rasul, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahum, kepada mereka orang-orang kafir, innila aqdir, sesungguhnya aku tidak mampu, an adfa'a ankum darra, untuk menolak sebarang kemudaratan kepada kamu. Kalau ada kemudaratan yang hendak menimpa kamu, aku tak akan sanggup untuk menolak itu daripada kamu. Wala rasyada, dan aku juga tidak dapat memberikan manfaat kepada kamu. Aku tidak dapat memberikan sebarang kebaikan bagi kamu. Jadi Allah Ta'ala perintahkan Nabi alaihi salatu wasallam untuk menyampaikan kepada mereka bahawa untuk menolak mudarat dan memberi manfaat itu tidak ada kuasanya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kuasa itu hanya terletak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka an-naf'u wad-darru biyadillah, manfaat dan mudarat hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta di tangan Rasulullah pun tak ada. Fala yata'allaq qalbuka bi ghairillah. So, oleh kerana itu, jangan gantungkan hatimu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gantungkan hatimu kepada selain Allah. Jangan berharap kepada selain Allah. Kerana yang dapat memberikan manfaat dan menolak sebarang kemudaratan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pun tak mampu. Maka kalau kita ingin berharap, berharaplah kepada Allah. Kalau kita ingin meminta, memintalah kepada Allah. Kerana dialah yang dapat memberikan manfaat dan menolak sebarang kemudaratan bagi kita. Berdasarkan ayat Allah Ta'ala ni, fihi tahdidun azimun wa tawkilun ila Allah jalla wa ala wa annahu subhanahu huwa alladhi yajzihi bihusni sani'ihi wa su'i sani'ihim. Ya.
Kemudian berdasarkan ayat Allah Ta'ala ni, Allah mengatakan, Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Katakanlah, sesungguhnya aku tidak berkuasa mendatangkan sebarang mudarat dan tidak juga berkuasa mendatangkan sebarang kebaikan bagi kamu. Maka berdasarkan ayat Allah Ta'ala ni, Allah perintahkan Nabi, ma'annani nabiyyun, walaupun saya Nabi, inni la aqdir, saya tidak mampu, an adfa'ankum darra, untuk menolak kemudaratan daripada kamu, atau azaban, atau azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala aswaqu lakum wala asuqu lakum khairan wala hidayah, dan saya juga tidak dapat memberikan kebaikan dan petunjuk kepada kamu. Famafatihu kulli syai' biyadillahi wahdah, maka kunci segala sesuatu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul awwalin wal akhirin wa ahabbul khalqi ila rabbil alamin, la yamliku li ahadin naf'an wala darra wala yamna'u nafsahu min Allah, fa kaifa bighairihi min al-bashar. Apabila Rasulullah sebagai sayyidul awwalin wal akhirin, penghulu orang pertama sampai paling terakhir, dan makhluk yang paling dicintai Allah Rabbul Alamin, tidak punya kuasa untuk memberikan manfaat dan menolak mudarat, fa kaifa bighairihi minal bashar, lalu bagaimana dengan manusia selain daripada Nabi? Kalau Nabi saja tak diberi Allah kuasa, apatah lagi orang lain. Maka ayat ini penting untuk kita ketahui supaya kita tidak mudah tertipu oleh orang-orang tertentu yang mengatakan dia dapat memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Ada golongan-golongan tertentu yang meyakini tok guru mereka akan dapat menyelamatkan mereka, akan dapat memberi syafaat kepada mereka, akan dapat menjauhkan mereka daripada sebarang kemudaratan. Ya, padahal tok guru tu adalah manusia sama dengan kita, cuma mungkin ilmu dia lebih banyak, amal dia mungkin lebih banyak, tetapi itu semua tidak berarti dia dapat memberikan, menyelamatkan kita daripada sebarang kemudaratan atau memberikan sesuatu manfaat ataupun petunjuk kepada kita. Kerana an-naf' wa ad-darra biyadillah, manfaat dan kemudaratan itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan ada pada selainnya. Baik, seterusnya ayat 22 Allah berfirman, Qul inni lan yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada. Katakanlah lagi, sesungguhnya aku tidak sekali-kali akan dapat diberi perlindungan oleh sesiapa pun dari azab Allah jika aku menderhaka kepadanya, dan aku tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain daripadanya. Ya, pada ayat ini Allah perintahkan lagi kepada Nabi, Qul, katakanlah wahai Muhammad, inni la yunqidhani min azabillahi ahadun in asaituhu. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak akan dapat diselamatkan oleh seorang pun dari azab Allah jika aku bermaksiat kepadanya. Ya, walan ajida min dunihi malja'a afirru ilaihi min azabih, dan aku tidak akan mendapati tempat berlindung selain daripada Allah yang aku dapat lari kepadanya dari azab Allah. Tidak akan ada. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi supaya Nabi mengatakan, inni la yujirani minallahi ahad. Tidak ada sekali-kali yang akan dapat diberi perlindungan oleh sesiapa pun dari azab Allah
jika aku menderhaka kepadanya. Kalau seandainya, tapi ini tidak berlaku. Seandainya Nabi menderhaka kepada Allah, maka tidak akan ada sesiapa yang dapat melindungi Nabi daripada azab Allah Ta'ala. Ya, Rasulullah ni adalah manusia terbaik, manusia yang paling mulia. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang levelnya tidak seperti Nabi? So, sesiapa pun kita kalau bermaksiat, menderhaka kepada Allah, tidak akan ada sesiapa yang dapat melindungi dia daripada azab Allah. Dia anak tuan syekh kah, dia bergelar ini kah, dia bergelar itu kah, tak ada semua tu. Kalau dia menderhaka, dia akan dapat azab Allah dan tak akan selamat. Dia keturunan apakah, berdarah apakah, gelaran apakah, dia tak ada. Seandainya Nabi sahaja menderhaka kepada Allah, tidak akan ada sesiapa yang dapat menyelamatkan Nabi. Ini seandainya Nabi tak menderhaka kepada Allah. Ya. Dan tidak akan sekali-kali mendapati tempat berlindung selain daripada Allah, tidak akan ada. Kalau Nabi sahaja macam tu, apatah lagi kita. Maka kalau kita menderhaka kepada Allah, sungguh tidak akan ada sesiapa yang akan melindungi kita, dan tidak akan ada tempat kita untuk berlindung daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi itu dulu mengatakan kepada ahli keluarganya, ya, Nabi mengatakan, ya Bani Muttalib, ya Bani Muttalib, wahai keturunan Abdul Muttalib, kepada ahli keluarga Nabi, angkidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kamu daripada azab api neraka, kerana aku tidak ada kuasa untuk menyelamatkan kamu semua. Bahkan Nabi mengatakan, wahai Fatimah, selamatkan diri engkau daripada azab api neraka, kerana sesungguhnya aku tidak ada kuasa untuk menyelamatkan engkau daripadanya. Maka walaupun misalnya dia keturunan Nabi, mengaku sebagai keturunan Nabi, kalau perangai tak betul, kalau dia menderhaka kepada Allah, kalau dia tidak taat kepada Allah, maka sungguh tidak akan ada sesiapa pun yang akan dapat menyelamatkan dia daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, kita teruskan ayat 23. Illa balaghan minallahi wa risalatihi wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha. Aku diberi kuasa, kata Nabi, hanya menyampaikan wahyu dari Allah dan perintah-perintahnya yang ditugaskan kepada aku menyampaikannya. Dan sesiapa yang menderhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya disediakan baginya neraka Jahannam, kekallah mereka di dalamnya buat selama-lamanya. Ya. Nabi SAW tidak diberi Allah Ta'ala kuasa untuk memberi manfaat dan mudarat. Tidak diberi kuasa untuk menyelamatkan orang daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seandainya Nabi menderhaka, Nabi pun tidak akan selamat. So apa kuasa yang diberi kepada Nabi? Illa balagham minallahi wa risalatih, hanya untuk menyampaikan apa-apa yang datang daripada Allah, ya, yang Allah Ta'ala perintahkan untuk disampaikan. Itu saja. Jadi tugas Nabi itu balagham minallahi wa risalatih, menyampaikan risalah-risalah yang datang daripada Allah, yang berisi perintah, tegahan dan lain sebagainya. Itu saja. Melindungi seseorang dari azab Allah, memberikan manfaat, menolak mudarat daripada mereka, tidak diberi Allah Ta'ala pada Nabi SAW kuasa untuk itu. Nabi hanya menyampaikan saja. Illa balagham minallahi wa risalatih. Kalau Nabi saja tak diberi, apatah lagi kita. Ya, maka jangan percaya kalau ada orang mengatakan dia dapat nanti selamatkan kita, dia dapat tolong kita macam-macam, itu jangan pernah percaya. Ya. Seterusnya Allah mengatakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu, sesiapa yang menderhaka, bermaksiat kepada Allah dan Rasul, ya, dia kufur kepada Allah,
dan ia menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi, dia tidak menerimanya, maka fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha, maka tempat dia ialah api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan kekal buat selama-lamanya di dalam api neraka. Wal iyadu billah. Maka sangat besar dosa orang yang menderhaka kepada Allah dan Rasul. Dia kufur kepada Allah dan tidak mahu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita nak selamat daripada api neraka, janganlah menderhaka kepada Allah dengan kufur, dan jangan pula menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi. Semestinya kita mengimani semua yang datang daripada Allah dan menerima apa-apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan amalkanlah dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Baik, mungkin itu saja kuliah kita pada hari ini, ayat 18 sehinggalah ayat 23. InsyaAllah kita akan sambung ayat-ayat berikutnya pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahaskan pada hari ini dapat kita fahami dengan baik dan dapat kita ambil pengajarannya serta kita amalkan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.